Okay, now we continue with the example B, C and D. Jadi kita dah lihat yang example A. So untuk yang B, C dengan D ni dia punya cara dia berbeza lah, tapi dia punya integration dia sama. Jadi kita tengok yang B dulu. Okay, yang B ni tadi saya dah bagi tahu kan. Dia senang sebab apa? Kita dah tahu regionnya apa. So ni kalau tak sketch pun tak apa, sebab dah tahu Y interval dia dari 1 ke 2, X interval dia dari Y sampai Y cube. Tapi macam mana, apa dia punya integration yang inner integration dia? Yang mana? Exponent X over Y ni dA. This is equal to apa integration yang dalam ni? Y ke dy or dx? Dy ataupun dx. Jadi macam yang saya bagi tahu tadi, kalau nilai dia nombor, dia duduk luar. Integration yang last, yang luar ni lah kita integrate last sekali. Sebab apa? Akhir sekali dia punya integration mesti ada nilai. Okey. Jadi habis tu sekarang dalam kes ni yang mana? Yang dalam adalah X. Sebab apa? X awak dalam bentuk function. Maksudnya X tu dia bukan nilai nombor lah. Dia bukan horizontal, bukan vertical line. Maksudnya dia bukan point ataupun bukan line negak tu. So dia ada curve. Jadi X ni kena duduk dalam. So integration kita ada function X over Y D. Sebab X kena duduk dalam, so dia adalah dx. Yang duduk luar adalah Y, so dy. So Y awak tadi dari 1 sampai 2, X tadi dari Y sampai Y kuasa 3. Ini kes di mana tengok sahaja interval dekat sini, tak perlu sketch. Macam yang A tadi dia dah bagi dia punya diagram tu. So kita tengok dari diagram. Macam ni pula dia bagi interval. So tengok dari interval. Okay. So bila sampai macam ni, kita just integrate saja. Okay, integrate 1, 2. Okay, sekarang integration exponent X over Y. Ada pula integration exponent X over Y. So yang ni apa dia punya integrate, kita integrate pada dx. Jadi sebelum tu kita lihat semula, kita buat sedikit revision lah tentang exponent, tentang integration of exponent X. Kalau integration of exponent X dx, so ni sama dengan apa ni? Kalau integration of exponent X, kita dapat apa? Exponent X kan? Kalau integration of exponent 2x dx, dapat apa? Ini kita dapat exponent X over 2. Dia sebab ni diguna substitution, sebenarnya substitution method. So dapatlah ni. Ataupun biasa kita hafal je kan, bagi 2. Tapi kalau kita ada integration exponent X over 2 pula dx, so kita dapat apa? Apa yang kita dapat? Kita dapat sama macam ni kan, exponent X. Cuma kalau sini dia sebab 2 dia dekat sini kan, ini 1/2, so over 1/2. Okey. Dia macam tu je. Dia tak ada, dia sama je lah. Atau yang ni kalau nak tulis mula pun dia jadi 2 exponent. Ini exponent 2x. Ini exponent X over 2 Sebab exponent dia punya power exponent ni kita tak berubah So 2 exponent X over 2 macam ni. Jadi kita balik semula kepada yang ni tadi. Kalau bila kita integrate dx, so yang Y tu dia jadi constant. Y jadi constant macam Y2 ni lah. So ini X over 2 dia jadi 2 exponent X over 2. Kalau exponent X over Y, dia jadi apa? Kalau tak nampak, boleh buat exponent X over Y over 1/y. From dia punya integration from 1 until y cube dy. Dx tadi kita dah integrate kan. Okey, kemudian simplify. So
Yang ni saya dapat 1 over y ni dapat y eksponen x over y until y cube dy. So this is equal to what? Substitute y and y cube ni substitute dalam apa? So substitute, so, kita tengok awak integrate apa? Dx kan. So substitute dalam apa? Dalam x. Okay, dah kena sentiasa ingat lah lepas ni. 1, 2. So substitute y cube dalam x ya. So yang tinggal y eksponen dalam x, y kuasa 3 bagi dengan y kuasa 2, minus substitute y equal x equal to y, dapat eksponen 1 lah. So y eksponen 1, eksponen je lah kan. Jangan buang pula eksponen ni. Eksponennya ada nilai ya, 2.718 something tu lah. So dy. Okay, sampai dekat sini. Okay, sini awak dah boleh cari guna kalkulator sebenarnya. So yang ni boleh guna kalkulator lah. Kalau guna kalkulator, sebab apa? Dia tinggal single integration je. Macam awak punya homework tadi, dia dari awal awak yang awal lah yang awak kena buat use substitution tu, itu tak boleh guna kalkulator lah. Itu memang kena. Ni kejap lagi saya tunjuk macam mana dia punya integration ni tanpa kalkulator ni. Tapi ni kalau saya tunjuk masuk kalkulator dulu. So kalau kita masuk dalam kalkulator, mana kalkulatornya? Okay, integrate apa benda? Y. So okay, macam yang saya kata tadi, kalau untuk integration dia mesti x lah, walaupun sini y tulis x ya. So alpha x dengan eksponen. So eksponen saya kat sini lah, shift eksponen alpha x. Dia kalau yang siapa yang mx pun yang 570 ms pun dia lebih kurang je dia punya ni. Cuma eksponen tu nanti sama ada awak boleh ambil yang shift. Kalau shift eksponen tu nanti dia ada buat kena dalam kurungan lah. Kalau alpha dia ada power. Okay, x eksponen x eksponen x squared, naik balik x eksponen x squared Okay, turun minus y darab eksponen kuasa 1 lah. So alpha x times shift eksponen kuasa 1. So limit dia dari 1, limit atas adalah 2. So sama dengan 21.863. Okay, ni jawapan dia. Ni dia punya final answer lah, 21. 21.863. Okey. Ini kalau guna kalkulator. Kalau tak nak guna kalkulator pula, kata belajar matematik banyak integration tapi nak guna kalkulator. Okey, tak nak guna kalkulator boleh. Saya tunjuk dia punya substitution awak boleh refer juga. Sebab ada integration yang awak tak perlu pun, awak memang kena guna guna substitution dekat sini. Sebab apa? Sebab dia integration yang first tu, so tak boleh nak masuk calculator. So ini okey, dekat sini so saya kena guna u equal to y squared, du over dy equal to 2y. That mean kita ada dy equal to 1 over 2. 1 over 2 sangatlah. So kita ada du per 2y, du over
So kita punya integration ni, okey, dia jadi 1, 2 y eksponen u kan. Okey, dy ni tadi kita ada 2 per du over 2y. Ini saya asing siap-siap so like minus 1 over 2, sebabnya yang nak substitutionnya belah kiri ni saja. Y eksponen y times eksponen dy. Okey. So ini y ni boleh eliminate. So yang tinggal 1 over 2 lah. Jadi kalau saya integrate, saya dapat kat sini 1 over 2 eksponen u from 1 to minus. Okey, ini pula dia walaupun dia eksponen 1 dengan y ni, sebab eksponen 1 ni dia nombor biasa, jadi integrate y je lah. So dapat eksponen y squared over 2 from 1 until 2. Ini kena substitute back u ni jangan masuk nilai di dalam u pula. Eksponen u tadi apa? Y squared y squared 1, 2 minus eksponen y squared over 2 1, 2. Okay, substitute dia punya value dia. Okay, ni dapat 1 per 2 kat sini kita dapat eksponen 2 kuasa 2 4 lah, eksponen kuasa 4 tolak eksponen kan, betul tak? Tolak ini pula 4 eksponen per 2 lah kan, sebab ni 2 kuasa 2 4. So yang ni tambah eksponen per 2. So kalau kita simplify dekat sini, kita dapat tambah tolak dekat sini lah. Yang ni kita dapat 1 per 2 ni kita dapat 1 over 2 eksponen kuasa 4. Dia punya pen ni dah ni 1 over 2 eksponen kuasa 4. So ini negatif 1 per 2 tambah 1 per 2, ini jadi 2 lah. So tolak ini dah tak ada ya, hapus. So tinggal yang ni lah, tolak 2 okay. So yang ni sama tak dengan yang answer tadi? Sama lah, 21 point. Okey ke? 21.86 3. Macam tu ini kalau integration memerlukan substitution di sini. Kalau dia single je macam tadi, masuk je calculator dapat jawapan terus. Kalau dia integration atas tu awak kena buat. Ni saya tunjuk supaya awak boleh remind semula technique of integration, iaitu untuk use substitution. Ada dalam homework yang tadi tu yang kena buat. Okey, kita tengok yang C C ni pula. Okey, tengok C ni pula dia bagi function je pula dah. R adalah region yang bounded by dua curve ni lah. So mana pula region tu kena sketch region tu. Ni region ni okay. Kena sketch mana region yang bounded by dua function ni lah. Satu y sama dengan x kuasa 3. Y sama dengan x kuasa 3. Kalau tak ingat, dia bentuk yang S ni lah. Tapi kalau awak tak ingat, awak boleh masuk nilai. Maksudnya bila x1 I adalah 1 kan, ni. Bila x negatif 1, dia pun juga adalah negatif 1 kat sini ya. Okey, bila x2
Y berapa? 2 kuasa 3, 8 kan. X2, Y 8 atas lagi kan. Jadi dia punya graf untuk yang ni dia macam ni lah grafnya. Okey, graf X kuasa 3. Tak kena, tak agak-agak lah ya dia punya sketching dia. Ini X dan juga ini adalah Y. Okey, ini yang pertama. Graf apa? Y equal to X cube. Okey, graf yang kedua, Y sama dengan set X. Y sama dengan set X ni, kalau awak kenal dia punya Y sama dengan set X ni tak apa. Tapi kalau awak tak kenal, macam mana nak buat? Saya tunjuk awak. Y sama dengan set X kuasa 2 kan. Kita tak nak ada set dekat situ. So kita dapat Y squared equal to X. Maksudnya graf awak sekarang adalah graf X equal to Y squared. So kalau saya masih masuk nilai lah. Bila Y 1, X 1 dekat mana? Sini jugalah. Katalah dekat sini Bila Y negatif 1, X adalah 1. Dekat mana pula Y negatif 1? Sini kan. X 1 kat mana? Sini. Sini. Maksudnya graf dia macam mana tu? Bila Y 2, X 4. Y 2, X 4 dekat sini. Bila Y negatif 2, X juga 4 dia dekat sini. Maksudnya dia graf kuadratik, tapi dia belah sini Tapi oleh kerana graf kuadratik ni dia dua lah. Kuadratik kenal kan. Ni kuadratik gini. Satu lagi dia ginilah. Ni graf kuadratik. Sebab dia adalah X sama dengan Y kuasa 2, dia macam ni lah. Okey, belah X positif. Okey, kalau kuadratik biasa Y sama dengan X kuasa 2 dekat sini atas ni. Okey, sekarang nak cerita. Tapi ada dua ni, ada dua bawah kan. Tapi awak tengok dia punya graf asal dia adalah Y sama dengan set X. Maksudnya Y sama dengan set X ni Y awak positif saja. Y positif adalah graf yang atas ni. So untuk lakaran yang ni, graf bawah ni tak ada. Macam tu Okey, boleh faham Jadi region yang bounded by two curve ni apa? Ni curve yang kedua ni Y equal to set X mana region dia? Ni region yang kecil ni. Saya letak warna merah. Ni region dia. Okey. Settle yang tu. Cari region. Sekarang macam mana nak dapatkan dia punya integration So integration apa benda? Integration for X Y minus Y cube dA. Okey. So ini R, tak tahu berapa. Jadi dia punya integration ni macam mana? Dari mana ke mana? So dy dx ke dx dy. Jadi kita tengok dia punya region. Tengok region So region saya tulis dulu dalam ni 4 X Y tolak Y kuasa 3 Okey. Tolak X kuasa 3. Okey, dy dx ke dx dy, dia depends pada dia punya region. Jadi dalam case ni, okey, kalau saya tengok X dengan Y ni sama je. Kalau X, mana yang boleh jadi nilai dulu? Kita boleh jadi nombor. Kalau X, dia tak ada. Okey, sekarang graf ni tak ada yang kalau X tak ada yang vertical line, tapi dia ada point. Point ni sampai point yang ni kan. So untuk X, point berapa ni? Ni kosong. Ni sini berapa? Ini kena cari dia punya intersection dua ni. Cari kemudian lah. Kalau Y pula, boleh juga nilai ni sampai nilai ni. Okey, sekarang awak boleh ambil dy dx ataupun dx dy. Sebab apa? Y pun dia kepung dengan point ni, X juga kepung dengan, tapi kena ambil salah satu sahaja. Okey, dalam kes ni katalah saya punya ni, saya nak ambil X dari sini sampai sini. Ni berapa ni?
Ni X equal to berapa? Ini X equal to 0 sebab ni memang kosong lah. Ini X equal to berapa? Saya ambil yang X ni adalah nilai. Macam mana nak tahu X sampai berapa dekat sini? Awak guna dia punya intersection. Intersection dia adalah ini X kuasa 3 sama dengan set X kan. So kuasa 2 kan, awak dapat X kuasa 6 sama dengan X. Ok, X kuasa 6 tolak X sama dengan kosong. So X darab X kuasa 5 tolak ini bukan, ini tolak 1 sama dengan kosong. So dia ada intersection, dia ada 2 X sama dengan kosong, satu lagi X sama dengan 1 kan. Jadi of course ni kosong 1, ini kosong, yang pertama kosong, yang kedua adalah X sama dengan 1. ok, ini jadi dengan kesimpulan ni, bila saya ambil X ni adalah nilai, jadi di tengah ni mesti dy. ok, belakang ni mesti dx. So sekarang X awak kita dah ada 0 sampai 1. Masalah dekat Y kat sini dari mana? Kerana Y tak boleh ambil ni, tak boleh ambil point. Y awak kena ambil dia punya curve dia. So Y curve bawah yang mana? Ini curve bawah Y ni. Curve bawah Y ni apa ni? Tengok graf apa ni? X kuasa 3. ok, satu lagi limit. Apa limit dia? Atas ni kan. So atas ni graf mana? Ni. Y sama dengan set X. ok, boleh. So dapatlah dia punya integration dekat sini. So integration dekat sini saya tengok. ok, dia integration biasa je. Jadi saya nak awak sambung buat yang ni dan dapatkan dia punya final answer dia. Ini jadikan homework yang C ni. Sambung ni, saya dah letak dia punya limit of integration ni, awak sambung sini jadi 55 per 156. Ni dia punya answer lah. ok, boleh sambung continue. So yang C, yang D. D pula, D ni dia sebenarnya C dengan D ni sama. Semua C ni di dalam bentuk curve Kalau D ni pula di dalam bentuk dia bagi vertices. Ini soalan yang macam ni banyak dalam modul. Boleh tengok lah modul tu. Buat misalkan tak faham, boleh refer modul. Katalah tak faham apa yang saya explain ni, nak boleh refer modul lah. So saya tunjuk yang ni, dia memang kena sketch. ok, sketch 103 kat mana? X0 Y3 katalah dekat sini sepatutnya Y yang betul lah. X0 Y3 katalah dekat sini 03. ok, 03 satu-satu mana? Katalah sini satu-satu 53. So X5 sini sikit, Y3 atas ni kan. ok, ini 5, 3 ini 1, 1. Kalau awak cantum 3 ni, maksudnya sebab 3 ni adalah dia punya vertices dia punya bucu dia. Cantum, dapat segitiga kan. So region dia mana? Region A dia yang dalam ni, yang kalau merah ni. ok, region A dia mana? Region A dia yang warna merah ni. ok, so sekarang macam mana nak kira integration pada region ni lah, about the region ni. So yang pertama kita tulis dulu integrationnya sebelum kita cari dia punya. ok, integration
6. Senang je integration 6 dx pula. dA over the region R. Okay, equal to integration apa? Okay, integration apa? 6 ni dy dx ke dx dy. Tu satu masalah. Bila ada segitiga, awak kena tengok pula macam mana lah. Okay, sekarang saya tunjuk awak macam mana yang kita katakan ada yang tak sewenangnya kita boleh ambil dy dx ataupun dx dy macam tu je. Sekarang kita tengok, katalah awak kata saya nak ambil kita check dia punya point dulu, x dari mana ke mana. Okay, x mula dekat sini kan, so sini lah sepatutnya kan, betul tak? X yang kedua dekat sini, betul tak ni? Tapi x ni pula ada satu lagi pula ni, terpisah dekat sini. Ni kat tengah ni. Kalau macam ni, kita tak boleh ambil x dari point sini sampai point sini macam yang contoh D tadi. Contoh D tadi kalau awak tengok, contoh yang D pula, contoh yang C ni kalau awak tengok, x kita tak ada masalah sebab apa? Kita boleh ambil dari point awal sampai point akhir. Y juga point awal, ni point awal sampai point akhir. Okey. Tapi untuk x, untuk x pula, untuk soalan yang D ni, kalau awak ambil x awak dari point awal sampai point akhir, tapi awak akan ada masalah dekat point sini. Jadi dengan kata lain, x tak boleh ambil sebagai nilai dan x tak boleh jadi yang belakang sekali. Dan check untuk y. Dengan kadang ada case tak boleh juga. Y pula boleh tak? Y awak sini kan, sini point awal dia. Akhir sekali ini y ni, dia tak ada masalah. Sebab apa? Dia ini lurus, ni garis lurus. Sebab ni y sama dengan 3. Ni y sama dengan 3. Jadi y tak ada tersekat di mana-mana, betul tak? Dia point awal, point akhir dekat sini. Akhir ni dia jadi straight line, dia jadi horizontal line dekat sini. So y yang kita boleh ambil sebagai nilai. Jadi bila kita ambil y, boleh ambil y sebagai nilai, dia duduk belakang. Jadi y awak dekat belakang. Y dekat belakang. So y dari mana ke mana? Point bawah ni point bawah ni 1 kan, jadi y awak 1 lah. Point atas ni 03 kat sini, ni 53. So 3 lah dekat sini dia punya nilai y ni. Okay, so 3. Boleh faham? So dalam ni adalah dx, tak ada choice dx. Satu untuk y. Tapi apa cerita x pula? Okay, x dari mana ke mana? Kalau awak tengok x awak, x pula, tengok ni paksi x ni paksi x. Awak tengok dia punya graf pada x x dia. So tengok x, kalau belah kiri ni nilai x, betul tak? Tapi region ni x dia bukan pada sini, x dia pada line yang ni kan. Ini line yang pertama ni. Okey, maksudnya yang bawah yang pertama ni lah. Okey, yang kedua pula, x yang kedua bounded dekat mana? Dekat sini, line yang kedua. So yang pertama yang kedua ni apa dia punya line? Tak tahu, betul tak? So kena cari. Okey, kita tengok equation yang pertama ni macam mana. So saya pergi cepat sikit lah. Equation yang pertama ni adalah dari 03 sampai 11 ataupun sebaliknya, tak kisahlah mana satu, dia tak ada dia punya arah pun. Okey, sekarang kalau nak cari straight line ni, dia ada dia punya formula lah. Formula dia adalah sama dengan y equal to mx plus c. M ni dia punya slope dia punya kecerunan dia. So m kena cari m equal to dy dx lah. C ni adalah dia punya intersection dengan paksi y. So intersection pada paksi y ni berapa ni? Ni intersection dia adalah 3. So dy over dx ni boleh kira lah dy dx, maksudnya dari point sini ke sini. So dy maksudnya beza y dia 3 tolak 1 2.
beza X, kosong tolak 1, negatif 1. So M equal to negatif 2. So kita dah ada M dengan C. Okey, untuk yang dy dx ni, dia boleh juga satu-satu tolak dengan 0,3. Cuma kalau guna yang satu-satu tolak, macam 1 tolak 3 kan, dan kat sini yang dx pula mesti 1 tolak 0. Dia mesti ikut point pertama yang kita guna tu ya. So yang ni kita dapat equation dia adalah y equal to M dia tadi negatif 2 X plus C. Okey, ini dia plus C pula. Plus C tadi dah ada dia punya apa ni nilai dia, so plus 3 plus 3. Okey, jadi tapi untuk equation yang pertama ni kita perlukan dx, betul tak? Jadi bila kita perlukan dx, maksudnya kita kena jadikan x ni sebagai dia punya perkara dia lah. So x equal to berapa ni? Y minus 3 bahagi dengan negatif 2. So dapat x untuk yang pertama kat sini. So nanti awak masuk dalam integration ni untuk x yang ni lah. Untuk yang kedua pula, so dari point mana ke mana? Point 11 ke 53 kan? 11 ke 53. So dah masuk kita ada y equal to mx plus c kan? Sama juga kena cari m. Find for m. So m dy dx dy over dx. C ni C ni pula dia ada trik dia. Sebab apa? C ni tadi kalau tengok dia tak, kita tak nampak pun. Takkanlah awak nak ambil pembaris nak lalu kat sini nak tengok dia intersect dengan y ni dekat mana pula kan. C ni tak payah. C ni kena cari bila dah dapat m nanti boleh dapat c So macam mana tu? Okey, macam mana dy, cari m dulu. So m equal to dy over dx. So macam tadi dy over dx, so saya tolak lah. Ni tolak ni, 3 tolak 1 2 bahagi dengan 5 tolak 1 4. So 2 bahagi 4 1 per 2. So ini kita dapatlah y sama dengan mx yang posisi ni kan. So c sama dengan y tolak mx kan. So dapat m tadi, y tolak m tadi adalah 1 per 2 x. Macam nak dapat c? Ambil satu titik, katalah kita ambil ni point 11 ni lah. Ok, by using 11 kita dapat c sama dengan 1 tolak 1 per 2 darab 1 lah. So c sama dengan 1 per 2. Boleh faham? Ambil point 11. Nak ambil point 53 pun boleh juga, tapi akan dapat 1/2 juga. Ambil salah satu point je supaya kita boleh dapat c ni ya. Therefore kita dapat y equal to mx. M adalah 1/2 x plus 1/2. Ok, so macam tadi kena tukar jadi perkara rumus dia adalah mana pula ni? Mana adalah x. So kita dapat x equal to 2y minus 1. So masuk dalam kita punya integration ni tadi. Masuk dalam integration ni tadi. So this is equal to 1 3. So integration kita ni jadi satu. Yang satu tadi berapa tadi? Ni negatif. Saya tulis molek sikit lah. 1/2 y minus 3. Satu lagi 2y minus 1 kan. 2y minus 1 6 saja dx dy. Okey. Sama juga dengan yang tadi ni. Ini saya bagi dia punya final answer. Awak sambung ya, continue untuk buat
So ini dia punya final answer dia adalah 30. Kalau dapat lain ni, cuba tengok ni lah. So ada 2 tadi. Yang ni mana yang kena buat tadi? Ini selesaikan dapat negatif 55/16 ni tadi. Kemudian yang D ni siapkan juga, dapatkan dia punya final answer dia adalah 30. Okay. Tapi yang penting sekarang adalah macam mana kita nak dapatkan dia punya limit of integration. Itu benda paling penting dalam double and triple integral. Saya untuk minggu ni saya stop dekat sini sampai Cartesian. Untuk next week saya kena pergi laju sikit sebab saya akan bagi banyak sikit video lah. Yang ni untuk pengenalan, minta tolong betul-betul fahamkan dia punya double integrals ni. Dia punya macam mana nak cari limit, macam mana baru kita boleh masuk kepada 3D nanti ya. Okey, saya stop di sini. Saya listkan nanti awak punya homework dan kena submit. Nanti saya bagi tahu dalam group macam mana